Okey, boleh Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur pada malam ini alhamdulillah kita akan sambunglah kuliah fiqh Islam kita daripada nota kita yang telah kita kongsikan hari itu, di mana kita telah masuk dalam bab al-wudu, dan daripada bab wudu tu kita dah masuk hari itu mukadimah tentang wudu. Kita dah berkongsi tentang pentakrifannya, kemudian tentang hukum wudu itu sendiri, ada yang wajib dilakukan dan ada yang tidak wajib tapi amat-amat digalakkan. Kemudian kita bincang juga tentang fadailul wudu, fadilah wudu lah, kelebihan wudu, kerana wudu ni adalah ibadah yang dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang mana kita boleh rujuklah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Kalau kita ada masa, kita buka surah Al-Ma'idah ayat ke-6, kita belek-beleklah pentafsiran para ulama, dan sebaik-baiknya tafsir-tafsir yang muktabar lah ya, tafsir Ibnu Katsir dan seumpamanya. Kemudian hari itu last week kita masuk faraidu al-wudu, maksudnya fardu wudu. Perkara-perkara yang wajib kita lakukan semasa kita berwudu lah, ada 6 rukun wudu lah yang kita bincangkan. Malam ni kita akan masuk sunnah wudu ya, ataupun dalam istilah bahasa Arabnya kita sebut sebagai sunanul wudu, sunnah wudu. Sunan jamak kepada sunnah ya. Sunnah tu dia perkataan singular, satu lah maksudnya sunnah. Adapun kalau sunan itu maksudnya sunnah plural, mana perkataan yang bersifat ramai lah ya, ataupun banyak. Bahasa Arab ni dia beza dengan bahasa Melayu, di mana bila kita nak sebut satu perkara dalam keadaan banyak, dia tukar perkataan lah, daripada sunnah jadi sunan ya. Sebab itu kalau kita pernah dengar disebut sebagai kitab sunan, kitab sunnah-sunnah lah tu ya. Sunan ni merujuk kepada sunnah-sunnah. Baik, sunat wudu disebut sebagai sunanul wudu, perkara-perkara yang sunnah ketika berwudu, ataupun sunat-sunat wudu. Ada juga disebut sebagai mustahabbatul wudu, mana perkara-perkara yang digalakkan ketika berwudu. Itu hanya peristilahan sajalah, di mana masing-masing boleh guna mana-mana peristilahan masing-masing, as long as dia memberi gambaran tentang perkara yang digalakkan, yang disunahkan ketika berwudu. Dan beza dengan faraidul wudu, di mana faraidul wudu ni benda yang mesti dilakukan. Kalau kita tak lakukan, mana tak sahlah wudu kita. Dan bila tak sah wudu, tak sahlah ibadah-ibadah lain yang dilakukan yang memerlukan wudu. Itu dia punya signifikan. Sebab itu wudu mesti dilakukan sesempurna mungkin. Dan nak sempurna wudu mesti merangkumi perkara-perkara yang fardu, yang rukun, dan yang kedua juga merangkumi perkara yang sunnah, barulah wuduk kita jadi sempurna. Cuma beza sunnah ni dia tidak wajib. Dan kalau kita lihat erti sunnah tu sendiri pun, perkara-perkara yang digalakkan, ma talaba asy-syari' talaban ghaira jazimin, mana perkara-perkara yang disuruh oleh syarak tetapi suruhan yang tidak putus. Makna suruhan tu satu suruhan tapi dia tak seumpama yang wajib, di mana kalau kita tidak melakukannya tidaklah berdosa, tapi amat-amat digalakkan. Sementara wudu ni banyak nanas di mana Rasulullah SAW menyuruh kita menyempurnakan wudu. Banyak hadis yang kita jumpa, Rasulullah SAW menyuruh kita menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ni maksudnya bukan hanya melakukan yang fardu semata-mata, tapi juga melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW walaupun tidak fardu, walaupun tidak wajib. Dia termasuk dalam kelompok dia termasuk dalam perkara yang menyempurnakan wudu. Baik. Jadi sunnah-sunnah wudu ni lebih banyaklah daripada fardu. Dan begitulah sebenarnya kalau kita lihat dalam hal ehwal ibadah. Perkara yang tidak diwajibkan tapi digalakkan, ataupun dalam arti kata lain, perkara yang sunnah, yang tidak fardu, yang tidak rukun, sentiasa lebih banyak daripada yang fardu. Of course lah.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran, Islam ni dia tak nak memberatkan kita. Jadi yang fardu sentiasa lebih sedikit daripada yang sunnah. Dalam wuduk baik, dalam semayang baik, dalam haji baik, hak fardu ni dia lebih sikit daripada yang sunnah. Yang sunnah tu lebih banyak, ya. Itu satu keistimewaan lah, dia panggil khasa'is asy-syariah. Mana the privilege of syariah, mana benda-benda yang sunnah ni dia tidak banyak. Dia lebih banyak daripada yang wajib. Yang wajib lebih sikit lah, ya. Kalau kita jumpa satu kaedah pengibadatan yang sunnah lebih sedikit berbanding yang wajib, mana problem lah. Saya tak pastilah kok ada ibadah yang perkara yang wajib tu lebih banyak daripada yang sunnah. Allah Ta'ala alam. Kalau kita lihat nak semayang pun, perkara yang fardu 13 atau 14 saja, tapi perkara yang sunnah ada tak kurang daripada, kalau dicampur-campur, tak kurang daripada 20 perkara yang sunnah. Malah lebih lagi. Boleh jadi sampai 30 kalau dicampur-campurkan lagi yang kecil-kecil. Jadi samalah dalam konteks wudu, ya. Itu sikit sebanyak idea tentang perbezaan antara sunnah dan fardu, sunnah dan rukun. Saya nukilkan di sini ada beberapa perkara yang sunnah. Pertama ialah bismillah, ya. Ini hampir disepakati oleh seluruh para ulama Islam bahawa membaca bismillah ketika berwudu adalah sunnah, adalah amat-amat digalakkan, ya. Malah kalau kita lihat, majoriti para ulama merangkumi mazhab Asy-Syafi'i, merangkumi mazhab Maliki, merangkumi mazhab Hanafi, dan juga sebahagian daripada mazhab Hambali, kerana mazhab Hambali dia mewajibkan bismillah, dan itu yang standard sebenarnya dalam mazhab mereka. Tapi sebahagian ulama Hambali juga melihat membaca bismillah ini tidaklah wajib, tapi hanya sunnah sahaja. Kerana ada hadis yang diriwayatkan dalam soal itu. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, ada dalam Sunan Abi Dawud dan sebahagian kitab sunan yang lain, di mana Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkuris la salata liman la wudu'a lahu wala wudu' liman lam yadhkurismullahi alaihi. Maksudnya, tidaklah ada semayang tanpa wudu. Tak mungkin ada semayang tanpa wudu. Jadi kalau ada orang kata semayang tak perlu wudu, itu amat mustahil dan ganjil sekali lah. Kalau ada pun hanya pendapat yang terpencil, yang tidak diambil kira oleh syarak. Ada juga macam ada pendapat Al-Imam At-Tabari menyatakan semayang jenazah tak perlu wudu umpamanya. Tapi telah dirujuk kembali oleh seluruh ulama Islam, asas semayang saja, sekalipun semayang jenazah mesti berwudu, dan telah diijma'kan, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi pendapat yang kata tak wajib tu tidak boleh diguna pakai, walaupun ada pendapat ulama, adalah seorang dua kan, tapi tak boleh diguna pakai. Kerana Nabi telah menyatakan la salatan liman la wudu alahu, tidak ada semayang melainkan mesti ada wudu. Semayang jenazah itu semayang, sementara sembahyang yang lain mesti berwudu. Kerana ujung tu kata Nabi, wala wudu'a liman lam yadhkurismullahi alaihi, dan tidak ada wudu sesiapa yang tidak menyebut nama Allah padanya. Maksudnya, kalau kita berwudu tak menyebut nama Allah, tak membaca bismillah, maka tidak ada wudu bagi kita. Itu maksud kepada hadis berkenaan. Hadis ini sebenarnya dari sudut sanad dia ada perbincangan lah. Sebagai ulama mendhaifkan dan sebagai ulama mensahihkan, menghasankan. Jadi sebagian kata hadis ini boleh terima, sebagian kata hadis ini tak boleh terima. Bagi ulama yang kata hadis ini boleh diterima, maksud Nabi tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, maksudnya bukan tak sah wudu, tapi tidak sempurna wudu. Itu pendapat majoriti para ulama. Hatta kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um sendiri, dia kata, aku suka jika kamu membaca bismillah ketika berwudu. Dan kalau kita lihat dalam mana-mana ulama lah menyebut dalam kitab-kitab mereka, jadi kita boleh simpulkan majoriti ulama berpandangan membaca bismillah ketika berwudu adalah sunnah dan tidak wajib. Kalau ada yang wajib sekalipun, dia tidak majoriti, hanya segelintir saja, walaupun distandardkan dalam sebahagian mazhab. Dalam mazhab Hambali, standardnya membaca bismillah adalah wajib. Apa maksudnya? Jika tidak membaca bismillah berdosa.
Dan lebih teruk lagi, sebahagian daripada ulama mereka menyatakan jika tidak membaca bismillah maka tidak sah wuduk mereka. Walaupun sebahagian kata sah wuduk, tapi berdosa lah. Kerana bismillah itu adalah perintah daripada Rasulullah SAW. Dia ada perbincangan lah, ada sudut nafiyul kamal, nafiyul sihah. Maksud Nabi kata tak ada wuduk tu maksud bukan tak sah, tapi tidak ada kesempurnaan. Dan itu pendapat yang lebih benar sebenarnya bagi ulama-ulama yang melihat hadis ini sebagai hadis yang sahih. Cuma maksudnya itu bukan tak sah wuduk, tapi kesempurnaan wuduk. Mana tak sempurna. Sebab itu amat digalakkan kita membaca bismillah ketika berwuduk. Kita boleh baca bismillah sekadar itu seumpama yang dinaskan, dan kita boleh juga membaca bismillahirrahmanirrahim seumpama yang disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan ulama-ulama yang lain. Hatta dalam standard mazhab Syafi'i yang dinukilkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala dalam buku Al-Mu'tamad fi Mazhab Syafi'i. Kalau kita nak tengok yang standard mazhab Syafi'i, buku yang paling sesuai dan paling latest lah yang kita boleh semak ialah buku Al-Mu'tamad yang dikarang oleh bukan Wahbah Zuhaili, anak beliau Muhammad Az-Zuhaili. Wahbah Zuhaili itu bapa dia, tokoh besar, pernah mendapat anugerah Ma'al Hijrah di Malaysia pada tahun 2013 tak silap saya itu di Melaka dia datang. Anak dia Muhammad Az-Zuhaili dikarang Al-Mu'tamad fi fiqh al-Imam Syafi'i. Al-Mu'tamad fi fiqh al-Imam Syafi'i, makna yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak tengok yang itulah. Dia pun menyatakan Al-Imam Syafi'i dan majoriti para ulama menggalakkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya walaupun ada sikit sebanyak perbahasan lah di kalangan para ulama tentang cara membaca bismillah ketika berwuduk dan lain-lain peribadatan. Ada sebenarnya ada perbincangan lagi. Al-Imam Ibnu Alan dalam bukunya Futuhat Rabbaniyah syarah kepada Al-Askar, dia menghuraikan secara panjang lebar. Rupanya cara nak baca bismillah pun ada pandangan para ulama yang pelbagai. Ada ulama yang tak pernah baca bismillahirrahmanirrahim, cukup sekadar bismillah. Tapi saya kira itu satu perbahasan yang panjang lebar yang tak perlu saya sebut di sinilah. Ala kulli hal, kita boleh baca bismillah, kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kalau kita tahu bahasa Arab, kita boleh sebut nama-nama Allah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Hakim, Bismillahirrahmanirrahim Karim juga harus menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Alan dalam buku Futuhat Rabbaniyah berkenaan. Dia jadi satu isu yang luas, tapi tak apa, kita ambil sebahagian kecil daripada maklumat berkenaan. Di mana kita boleh baca bismillah, kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim, ataupun bismillah kemudian menyebut nama-nama Allah kalau kita tahulah, ya. Itu yang pertama. Bismillah adalah sunnah wuduk yang disepakati oleh majoriti para ulama, ya. Baik, yang kedua ialah bersiwak. Ini kita dah bincang masa bab khisalul fitrah sebelum ini. Bab fitrah tu kan salah satu daripada fitrah yang kita bincangkan ialah bersiwak. Kita dah bincang panjang lebar cara bersiwak. Antara tempat yang digalakkan kita bersiwak ialah ketika berwuduk, dan kita dah sebut sebelum ini Nabi menggalakkan kita bersiwak dalam dua hadis. Satu hadis Nabi galakkan ketika solat, satu hadis Nabi galakkan ketika solat ketika berwuduk. Jadi sebaik-baik bersiwak ialah ketika kita berwuduk, sebab bila kita siwak, lebihan makanan dan seumpamanya boleh dibersihkan dengan komo. Kalau kita siwak saja tak komo, itu tak afdal lah. Sebaik-baik selepas kita bersiwak kita berkomo, dan berkomo tu of course lah ketika kita berwuduk. Jadi kita siwak, kita baca bismillah, kita siwak, kemudian kita basuh tangan, ya. Itu sifat wuduk yang banyak dinukilkan dalam buku-buku fiqh. Ataupun kita baca bismillah, kita basuh tangan, kita nak siwak, kemudian kita berkomo, boleh juga. Hasalalahu ba'dus sunnah, boleh dan dianggap sebagai sunnah juga. Cuma sebaik-baiknya kita bismillah, kita siwak, atau kita siwak, kita bismillah, baru kita basuh tangan, kemudian kita berkomo, ya. Baik, itu siwak, ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah ma'a kulli wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam dalam Musnad Ahmad, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi tak sebut wudu, Nabi sebut semayang saja. Dalam Musnad Ahmad Nabi sebut wudu. Jadi sebab itu majoriti para ulama memasukkan siwak dalam sunat-sunat wudu. Jadi masa siwak tu masa wuduk tu kita siwak lah. Kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka bersiwak ketika nak solat, ketika berwuduk. Nampak? Itu hadis Nabi, dan kita pernah bincang lah, dan saya pernah baca hadis ini, ya. Baik, kemudian yang ketiga basuh tangan. Dulu
minggu lepas saya dah baca hadis terpenting dalam wudu. Kalau kita sebut ayat Al-Quran tentang wudu, surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Adapun wudu, hadis terpenting tentang wudu ialah hadis Uthman bin Affan yang diriwayatkan oleh maula beliau yang bernama Humran, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebab itu hadis terpenting tentang wudu hadis Humran, hadis Uthman bin Affan. Humran tu nama pembantu dia. Uthman bin Affan tengah ambil wudu, pembantu dia tengok, lantas beliau meriwayatkan hadis itu daripada Uthman bin Affan. Itulah maksudnya. Hadis ni hadis terpenting tentang wudu, sebab itu saya baca. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, tapi kira hadis yang terpenting, the most important hadis tentang wudu, hadis Humran itulah. Nabi SAW kata Uthman bin Affan dia basuh tangan. Uthman bin Affan bila dia wudu, macam wudu Nabi itu, dia basuh tangan dulu. Saya dah baca hadis itu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat. Itu teks dia, ya. Uthman bin Affan bila dia nak wudu, dia tuang air ke atas kedua tangannya, lalu dia membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali. Ada sebut basuh kan? Basuh tangan. Dalam Quran tak sebutlah, sebab dalam Quran Allah Ta'ala hanya menyebut rukun-rukun wudu, tapi tak disebut sunat-sunat wudu. Daripada mana kita tahu sunat wudu? Daripada hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan. Dan of course hadis terpenting tentang wudu ialah hadis Uthman bin Affan yang diriwayatkan daripada Humran. Uthman bila dia ambil wudu, dia mula-mula sekali yang dia buat ialah dia membasuh tangannya. Fa afragha ala yadayhi faghasalahuma thalatha marrat. Dia tuang air ke atas kedua tangannya, kemudian membasuhnya sebanyak 3 kali. Jelas, ya? Basuh tangan. Samalah dalam hadis-hadis yang kita dapati, hampir keseluruhan hadis yang menyebut tentang wudu ada menyebut basuh tangan. Kerana Nabi idza tawaddaa istawkafa salasan, umpama dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, sahabat Nabi SAW Umayyah menyatakan Nabi SAW bila berwudu dia membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Hadis Allah bin Zaid pun sama, dia basuh tangan sebanyak 3 kali. Hadis Ali bin Abi Talib dalam Sunan Abi Daud, dia basuh tangan 3 kali. Maksudnya basuh tangan ni juga disepakati oleh para ulama. Semasa kita berwudu, perkara pertama yang kita buat selepas kita membaca bismillah, setelah kita bersiwak, ialah kita membasuh tangan. Basuh tangan. Tangan-tangan tu bahagian mana? Of course lah, daripada jari kita ni sampai ke kita punya pergelangan tangan. Itulah maksud istaukafa, yakni ghasala kaffaihi, dia basuh kedua tapak tangannya. Masuk tangan dia ni lah, daripada kaf ni mana daripada kita punya apa, kita punya ni dia panggil apa ni, pergelangan tangan kan, daripada pergelangan tangan. Dan boleh dilebihkan sedikit, tapi jangan sampai ke siku pula. Jadi macam basuh tangan hingga ke siku pula. Boleh lebihkan sedikit basuh tangan, tapi tidaklah sampai ke siku, ya. Baik, itu basuh tangan. Disepakati oleh para ulama min sunanil wudu, sebahagian daripada sunnah wudu ialah membasuh kedua-dua tangan kita. Of course lah, kita dahulukan yang kanan, kemudian baru sebelah kiri, atau boleh kita basuh kedua-duanya secara sekaligus, boleh juga, ya. Baik, kemudian berkumur, di mana dalam istilah fiqhnya ataupun bahasa Arabnya juga disebut sebagai al-madmadah. Kalau tadi basuh tangan, ghuslu al-yadain, basuh kedua tangan. Pak ni dipanggil al-madmadah. Madmadah ni maksud berkumur-kumur, ya. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' mengajar kita bagaimana berkumur semasa berwudu. Itulah dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Yudkhil al-ma' fi famihi, kemudian apa dia buat? Summa yudiruhu summa yamujjuhu. Dia memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian digerak-gerakkan air itu. Macam itulah, ya. Summa yamujjuhu, kemudian dibuang air berkenaan. Kalau dia masuk air dalam mulut, komor dia telan. Kira komor tak? Kira komor lah, tapi tak terbaik. Pasal yang dimaksud dengan komor ialah kita masukkan air, kita menggerak-gerakkan air ke dalam mulut dengan tujuan membersihkannya, kemudian kita yamujuhu, maksud dia membuang balik air itu. Jangan ditelan pula, tapi tak ada lah berdosa. Tapi cara komor ni ialah dibuang air yang kita komor berkenaan. Itu dipanggil al-madmadah. Dan Nabi SAW antaranya dalam Sunan Abi Daud daripada Laqit bin Saburah memerintahkan para sahabat supaya berkumur setiap kali berwudu. Kata Nabi SAW, idza tawadda'ta famadmid, bila kamu berwudu maka berkumurlah. Nabi suruh tu.
Dan dalam hadis Uthman bin Affan yang saya baca minggu lepas pun, setelah beliau membasuh tangan, apa yang beliau buat? Summa tamatmata wastansyaqa wastansara salasan. Apa Uthman buat? Dia memasukkan air ke dalam mulut, yang ni berkomur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Nampak? Jadi ya, itu adalah wuduk Rasulullah SAW, berkomur, al-matmadah. Ya. Dan sebagian ulama melihat al-matmadah ni adalah wajib. Berkomur ni wajib. Kalau tak berkomur, tak sah wudunya. Ada juga sebagian ulama yang kata macam tu. Antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Nailil Awtar, dan sebahagian ulama yang lain, ya, mewajibkan al-matmadah. Anak murid Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, kalau tak silap saya, juga mewajibkan al-matmadah. Maksudnya wajib berkomur. Pasal apa wajib berkomur? Sebab dia kata Nabi SAW bila berwuduk tak pernah tinggal komur. Satu. Yang kedua, ada perintah yang khusus daripada Nabi, itulah hadis Laqit bin Sabrah yang saya baca tadi. Idza tawadda'ta fama'mid, bila kamu berwuduk maka berkomurlah, kata Nabi. Itu perintah. Perintah adalah wajib. Dahlah Nabi sentiasa berkomur. Nabi suruh pula tu. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan membasuh muka. Faksilu wujuhakum, dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 tu, dia kata mulut termasuk dalam muka. Maka dia mewajibkan. Segelintir ulama lah, tapi tidaklah keseluruhan. Adapun majoriti para ulama tidak mewajibkan berkomur, hanya mensunatkan sahaja. Sebaik-baiknya berkomur dan jangan ditinggalkan. Tapi jika dia tidak berkomur, pasal ada hadis juga sahabat tidak berkomur. Umpamanya dalam syarah Ma'anil Asar dengan sanad yang sahih daripada Ali bin Abi Talib, dia berwuduk, dia tak komur. Dia wuduk betul-betul macam dia wuduk betul-betul hak rukun. Ya. Ali bin Abi Talib, dia wuduk, dia basuh muka, dia basuh tangan hingga ke siku, dia sapu kepala dan dia basuh kaki. Dia buat hak rukun saja. Dia tak buat hak sunat-sunat. Kemudian dia kata hadza wudu liman lam yuhdith. Dia kata aku tadi ada wuduk lagi. Ini hanya tajdid. Dan inilah cara tajdid yang perlu dilakukan. Mana berwuduk hak rukun-rukun saja. Sebab tu sebahagian para ulama, sebahagianlah ya, dia kata kalau kita tajdid wuduk, kita tak perlu wuduk yang sunnah-sunnah tu. Kita wuduk hak wajib saja. Seumpama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Talib. Jadi dia tak komur. Jadi tak sah lah kita kata wuduk Nabi kalau kita kata wuduk ni wajib. Jadi ada argument di situ. Tapi nak cerita begitulah. Berkomur, kita komurlah setiap kali kita wuduk, ya. Baik. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung. Tadi komur, istilah fiqhnya kita kata al-matmadah. Al-matmadah, memasukkan air ke dalam mulut. Berkomurlah al-matmadah. Masuk air ke dalam hidung, kita panggil al-istinsyaq. Al-istinsyaq, itu istilah dia, ya. Masuk air ke dalam hidung, kita panggil al-istinsyaq. Bila kita keluarkan air daripada hidung, dia panggil al-istinthar. Itu beza tu. Dia satu perbuatan tapi ada dua bentuk. Satu, masuk air dalam hidung, kita panggil istinsyaq. Satu lagi, mengeluarkannya, kita panggil istinthar. Dan kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Uthman yang saya baca tadi, lepas Uthman membasuh tangannya, apa dia buat? Fatamatmadha wastansyaqa wastansara. Dia berkomur, dia masuk air ke dalam hidung, dia keluarkan air daripada hidungnya. Tamatmadha, dia berkomur. Wastansyaqa, masuk air dalam hidung. Wastansara, dia keluar air daripada hidungnya. Nampak? Itu Uthman bin Affan berwuduk sebagaimana wuduk Rasulullah SAW. Sementara memang ada ayat. Tak apa, nanti saya jelaskan. Saya beritahu asasnya dulu, ya. Baik. Jadi masuk air ke dalam hidung, kemudian keluarkan balik. Itu dipanggil istinsyaq dan istisar, adalah perkara yang digalakkan dan disunahkan ketika berwuduk. Kerana dalam sebahagian besar hadis memang ada memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ada hadis yang berasingan. Kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi suruh kita masuk air ke dalam hidung. Umpama hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kata idza tawadda ahadukum falyastanshik bimin kharihi minal ma'. Itu hadis yang berasingan. Nabi kata siapa-siapa yang berwuduk, masuklah air ke dalam hidungnya.
lalu dia membersihkannya. Itu Nabi suruh secara berasingan. Sama juga mengeluarkan. Tadi Nabi suruh masuk, Nabi suruh mengeluarkan juga, sama juga dalam hadis Bukhari Muslim, antaranya dalam daripada Abi Hurairah, kata Nabi, idza tawadda ahadukum falyastansir, bila kamu berwudu maka keluarkanlah air daripada hidungmu. Itu ada perintah yang berasingan. Sementara memang ada hadis Nabi berwudu, Nabi memasukkan air ke dalam hidung, kemudian Nabi mengeluarkannya, ya. Cuma yang perlu kita tahu ialah kita memang setiap kali wudu kita masuk air dalam hidung lah, dan kita mengeluarkannya. Saya yakinlah, walaupun kita kata tak wajib, tapi ia adalah perkara yang digalakkan, dan saya yakinlah semua orang buat, termasuk saya sendiri. Cuma yang perlu kita tahu ialah berkomur dan memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya itu lebih afdal jika kita lakukan secara sekaligus, ya. Dan itu sebenarnya yang standard di sisi majoriti para ulama. Hatta yang muktamad dalam mazhab Syafi'i pun, bila kita berkomur, kita mensekalikan dengan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Maksudnya, kita ambil air, separuh kita komur, separuh kita masuk dalam mulut, separuh kita masuk dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Ya. Itu dipanggil mensekalikan. Komur dengan memasuk air ke dalam hidung. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Majmu'. Ulama Syafi'i yang lain, antaranya Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan beliau, juga menekankan sedemikian. Sebab kalau kita lihat, standard mazhab Syafi'i ini dia ada dua. Sebagian ulama Syafi'i menggalakkan kita buat secara berasingan. Sebenarnya kita nak kena tahu juga, kadang-kadang yang standard ni dia bukan satu, dia kadang boleh jadi dua. Dua-dua kita nampak macam standard. Sebab sebagian besar ulama kata macam ni, sebagian besar ulama kata macam ni. Walaupun pandangan ada yang lebih kuat daripada tu adalah kan, tapi dia kadang-kadang nampak dua. Dalam hal ni pun saya dapati ada dua standard dalam mazhab Syafi'i. Pertama, buat secara berasingan, kita komur dulu 3 kali, mana basuh air ke hidung 3 kali. Itu sebagian para ulama. Tapi sebagian para ulama yang lain, dan sebenarnya ini yang paling standard dan paling sunnah, ini yang ditekankan oleh ulama-ulama hadis terutamanya. Hatta Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menekankan supaya kita lakukan secara sekaligus. Bila kita ambil air, separuh tangan tu, kita ambil air tu, separuh kita masuk ke dalam mulut, separuh kita masuk ke dalam hidung, dan kita buang secara sekaligus kedua-dua. Itu amat-amat digalakkan, ya. Kerana hadis yang paling sahih berkomurnya Rasulullah SAW ialah Nabi berkomur dan memasukkan air ke dalam hidung secara sekaligus. Habis tu ada ulama yang kata galak asing-asing itu pasal hadis berasingan pun ada juga. Hadis yang saya baca tadi berasingan. Nabi kata bila kamu wudu, basuh hidung. Bila kamu wudu, berkomur. Dia berasingan. Seolah-olah dia satu perbuatan yang berasingan. Tapi bila kita lihat praktikal Rasulullah SAW, hadis yang lebih sahih, Nabi lakukan secara sekaligus. Sebab itu kalau kita suka buat secara berasingan, sekali-sekala kita buatlah secara sekaligus. Ataupun kalau kita buat secara sekaligus all the time, sekali-sekala kita buat juga secara berasingan. Nampak? Itu satu penting sekali. Bahkan Imam Nawawi dia buat mari hadis Abdullah bin Zaid nak memberi penekanan berkenaan. Kana Nabi idza tawaddaa, Nabi sallallahu bila berwudu, tamadda wastashaqa wastasara min kaffin wahid yaf'al dhalika 3 marrat. Kata Imam Nawawi, hadis Abdullah bin Zaid adalah hadis yang paling sahih, dan ia ditekankan oleh para ulama-ulama hadis yang sebelum daripada itu, termasuk Al-Baihaqi, di mana Rasulullah SAW bila berwudu, dia berkomur dan dia memasukkan air ke dalam hidung secara sekaligus, min kaffin wahid, maknanya secara sekaligus dalam satu cedokan, dan baginda melakukan sebanyak 3 kali. Caranya macam mana? Ambil air, masuk dalam mulut separuh, masuk dalam hidung, keluarkan. Ambil air, masuk dalam mulut, masuk dalam hidung, keluarkan. Ambil air, masuk dalam hidung, masuk, kemudian keluarkan, ya. Itu amat digalakkan. Saya pun majoriti wuduk saya mensekalikan, tapi sekali-sekala saya juga melakukan secara berasingan. Alhamdulillah. Baik. Cuma air kita nak masuk setara mana? Sebenarnya berwuduk, memasukkan air ke dalam komur tak ada masalah lah. Tapi memasukkan air ke dalam hidung, sebaik-baiknya ialah memasukkan air sedalam-dalamnya ke dalam rongga hidung yang kita sebut sebagai khayshum. Kita belajar tajwid kan. Tajwid ni ada satu makhraj dia panggil khayshum. Khayshum ni bila kita huruf yang makhraj khayshum ni macam ain. Khayshum. Bila kita masuk air ke dalam hidung, tahap yang digalakkan kita masuk ke dalam air ke dalam hidung kita tu biar air kita sampai ke khayshum. Khayshum ni kalau kita kira macam kita sebut ain.
Kita boleh rasa tu dia ujung hidung. Masuk setara tu lah kalau boleh. Oh, macam dalam sangat. Pasal Nabi SAW, hadis yang paling masyhur lah dalam bab memasukkan air ke dalam hidung. Dia sebenarnya, bila kita wuduk ni, ada dua tempat yang kita digalakkan melebihkan air. Pertama, memasukkan air ke dalam hidung. Ada dua tempat ya. Dia panggil al-mubalaghah. Kita boleh berlebih-lebihan air tu. Pertama ialah ketika masuk ke dalam hidung. Boleh lebih sikit. Masuk sampai ke khayshum, ke rongga hidung. Pasal Nabi kata lah, hadis yang paling masyhur tu hadis Laqit bin Saburah dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Kata Nabi, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Nabi kata berlebih-lebihanlah bila kamu masukkan air ke dalam hidung, melainkan jika kamu sedang berpuasa. Masa puasa tak boleh, makruh. Boleh bawa kepada batal puasa. Tapi kalau orang itu tidak berpuasa, amat-amat digalakkan dia memasukkan air sedalam-dalamnya ke dalam rongga hidungnya sampai ke khayshum. Khayshum tu rongga yang mana? Kalau kita sebut ain, kita boleh rasa kita rasa makhraj tu duduk ujung hidung. Macam itulah masuk. Masuklah kalau boleh. Maknanya sedalam mungkin lah. Tak ada lah kata sampai. Allah Ta'ala kata fattaqullaha mastata'tum, kan, surah At-Taghabun ayat 16. Bila kita beramal setakat yang kita mampu. Kalau boleh pergi lebih jauh, masuk sedalam-dalamnya. Tapi jangan sampai terbahak-bahak pula, batuk. Masuk mana sedalam-dalamnya. Pasal khayshum ni sebenarnya dia adalah tempat tidur syaitan. Itu hikmahnya. Itu hikmah ya. Idza tawadda ahadukum, Nabi kata bila seseorang itu berwuduk, macam mana hadis tu, hadis sahih Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata idza tawadda ahadukum falyastanshik. Macam mana hadis tu? Nabi kata bila seorang itu berwuduk, hendaklah dia memasuk air ke dalam hidungnya sampai ke khayshumnya. Fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Kenapa kena masuk air sampai ke khayshum? Makhraj ain tu. Pasal Nabi kata syaitan tidur di khayshumnya. Mana bila kita tidur, syaitan pun duduk dalam khayshum kita. Sebab itu bila kita berwuduk, kita basuhkan khayshum. Itu tahap dia je. Maksudnya ke sedalam bolehlah di bahagian hidung kita. Melainkan jika berpuasa. Kalau berpuasa makruh. Adapun kalau tidak berpuasa, takat tu lah. Kalau boleh. Kalau kita boleh bawah lagi. Tapi kalau kita basuh hidung, sekadar hidung ni saja, itu sudah memadai. Hasalalahu ba'du sunnah. Terhasil sunnahnya. Tapi sebaik-baiknya. Itu disebut sebagai al-wudu al-akmal. Wudu yang paling baik. Dalam bab membersihkan hidung. Itulah kita masuk air sedalam-dalamnya sehingga sampai ke khayshum. Jangan lebih pula sampai ke tekak pula, tertelan air wudu kita. Tapi memadai setakat itu. Dia panggil khayshum. Itu takatnya dia. Baik. Berapa jam dah tu? Berapa minit dah? Okey, jelas ya. Jadi yang paling penting saya nak tekankan di sini ialah kita cuba supaya berwuduk dan memasuk air ke dalam hidung secara sekaligus. Most of the time kita cuba. Itu kerana ia adalah sunnah Nabi SAW dan amat-amat ditekankan oleh para ulama kita. Sebab dalam hal awal wuduk ni, kalau boleh kita ittiba', kita follow lah sebaik mungkin wuduk Rasulullah SAW. Baik. Kemudian melebihkan air basuhan muka. Ini juga saya sebut tadi, ada dua tempat yang kita boleh melebih-lebihkan air. Pertama ialah kita bila memasukkan air ke dalam hidung, kerana Nabi memerintahkan wa balik fil istinsyaq. Bila kamu masukkan air ke dalam hidung, berlebih-lebihanlah, Nabi kata. Sampai mana? Sampai khayshum, makhraj ain tadi. Sama juga memasukkan membasuh muka. Juga digalakkan kita melebihkan air. Melebihkan air itu macam mana? Itulah setelah kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Kita basuh muka, faghasala wajhahu salasan. Kata Uthman bin Affan, Nabi SAW berwuduk, dia membasuh muka sebanyak 3 kali. Kita dah bincang hak muka tu ya. Daripada telinga, daripada dahi sampai ke bawah ni kita dah bincang. Daripada dahi sampai ke dagu. Kalau kita ada janggut, janggut ni kalau nipis, dagu wajib dibasuh bahagian bawah. Kalau janggut kita tebal, bahagian bawah dagu tak wajib dibasuh, tapi wajib di sela-sela sahaja jari kita. Nampak? Tapi kalau kita basuh pun tak ada masalah. Cuma itu kadar yang diwajibkan oleh para ulama. Ingat ya, kalau kita tak ada janggut atau kalau kita janggut nipis, wajib membasuh dagu sampai bawah. Tapi kalau kita ada janggut kat dagu ni wajib. Jadi
memadai jika kita membasuh janggut kita sahaja. Nampak kalau janggut tu tebal, ataupun memadai jika kita membasuh janggut begini saja. Mana janggut kita tu dan sebaik-baik nyela lah, sebab sebagian ulama mewajibkan kita menyela janggut. Mana kita membasuh janggut kita jika dagu kita ada janggut. Baik, balik pada yang tadi. Melebihkan air basuh muka maksudnya selepas kita membasuh muka sebanyak 3 kali, kita curahkan air di atas dahi kita sehingga mengalir ke bahagian muka kita. Kerana Ali bin Abi Talib dia berwuduk seumpama wuduk Rasulullah SAW dalam sunnah Abi Daud. Setelah beliau membasuh muka dengan menekan-nekan mukanya, saya sebut hari itu kan, Ali bin Abi Talib bila dia wuduk, fa'alqama bi ibhamaihi ma aqbala min udhunai. Dia membasuh muka je, dia menggosok-gosokkan mukanya sehingga ke bahagian hadapan telinganya. Maksud dia nak bagi rata kan, sebab muka ni dia nak bagi rata, muka kan bahagian besar kan. Jadi kita basuh tu, dia menekan-nekan, menggosok-gosokkan mukanya supaya basahlah muka dia. Macam kening-kening wajib basuh. Mana biar basuh semua kan. Tapi tak wajib lah kita cek basah tak kening aku ni. Tak ada sampai tak macam tu. Maksudnya dia menekankan kat ibu jari pada mukanya, dia menggosok-gosokkan ketika dia berwuduk. Kemudian akhadha kaffan mimma, dia mengambil satu cedokan air, kemudian fa arsala ala nasiyatihi hatta tasilu ala wajhi. Kemudian dia melepaskan air berkenaan di atas kepalanya sehingga air itu mengalir keseluruhan mukanya, jatuh ke bahagian janggutnya. Itu maksudnya melebihkan air basuh muka. Maksudnya lepas kita dah basuh 3 kali muka tu, kita curahkan air di atas muka daripada dahi kita sampai ke kepada dagu kita ya. Walaupun tak semua ulama menggalakkannya, tapi ada sebahagian menggalakkannya. Umpama dalam buku Hidayatul Mutanazih, Syekh Aiman Hadi Musa yang mensyarahkan Bidayah Mutafaqih, Wahid Salam Bali juga menyatakan, kerana ada hadisnya walaupun tidak disebut oleh sebahagian besar para ulama, tapi sebahagiannya menyebut juga pasal ada hadis bila Nabi dah basuh muka, Nabi mengalirkan air di bahagian mukanya. Itu maksud melebihkan air basuhan muka. Jadi ada 2 tempat kita melebihkan air, mana lebih daripada 3 kali lah. Kita dah basuh muka 3 kali, kemudian kita curahkan air di atas muka kita sedikit daripada satu cedokan tangan lah. Itu maksudnya melebihkan air basuhan muka ya. Baik, seterusnya sapu semua kepala. Kita dah bincang dulu bab sapu kepala sapu kepala Nabi ada 4 macam. Pertama, sapu keseluruhan kepala, depan ke belakang, belakang ke depan. Hadis Abdullah bin Zaid, Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sapu keseluruhan kepala juga daripada tengah turun ke bawah, macam tu. Seumpama hadis yang diriwayatkan daripada Rubaiyah binti Muawwidh, hadis Abi Daud dan selain. Yang ketiga, menyapu sebahagian kepala dan sebahagian tutupan kepala. Dan keempat, hanya menyapu tutupan kepala sahaja. Nampak? Tapi kalau kita sapu semua kepala, amat-amat digalakkan. Sebab ada ulama yang kata tak wajib sapu semua kepala. Umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i, tak wajib sapu semua kepala, tapi amat-amat digalakkan. Hatta Imam Syafi'i sebut dalam katanya wa uhibbu an yamsaha ra'sahu kullah. Dan Imam Syafi'i kata, aku suka jika seseorang itu menyapu seluruh kepalanya. Tak wajib, tapi dia kata aku amat suka sekali. Sama juga Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan ulama-ulama Hanafi, walaupun mereka tidak mewajibkan sapu keseluruhan kepala, tapi amat-amat digalakkan menyapu keseluruhan kepala. Sebab itu saya masukkan dalam nota itu, menyapu semua kepala amat-amat digalakkan. Kerana saya melihat sebahagian besar ulama menggalakkan, walaupun sebahagian ulama yang lain juga mewajibkan. Umpama yang standard dalam mazhab Maliki, wajib sapu semua kepala. Yang standard dalam mazhab Hambali pun, tak silap saya lah, saya lupa, wajib juga sapu keseluruhan kepala. Walaupun Imam Ahmad dalam hal ni ada 2 riwayat. Satu riwayat wajib sapu seluruh kepala, satu riwayat tak wajib sapu seluruh kepala. Saya ingat yang standard sapu seluruh kepala kot, yang standard, yang paling standard lah dalam mazhab Hambali, saya lupa. Baik, itu yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 kan. Yang ke-8, membasuh telinga. Sama juga ya. Kerana memang ada hadis yang berasingan di mana Rasulullah SAW menyapu telinganya. Antaranya dalam Sunan Abi Dawud daripada Amru an Syu'aib an Abihi an Jaddihi, di mana Rasulullah SAW berwuduk, baginda memasukkan jari telunjuk ke dalam telinganya dan ibu jari di atas zahir telinganya. Kemudian Nabi menggosok-gosokkan kedua-duanya. Kerana Nabi idza tawadda'a masahara uzunahi bil sabbahatain wa ibhamaihi ala zahir uzunaih.
Nabi SAW bila berwudu, baginda membasuh menyapu telinganya. Dia tak guna istilah basuh, dia guna istilah sapu. Macam mana tu? Nabi memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinganya dan jari ibu jari di bahagian zahir luar telinganya, dan baginda menggosok-gosokkan sedemikian. Jadi dan ada lagi beberapa hadis yang lain menunjukkan bahawa menyapu telinga adalah sunnah di sisi sepakatlah para ulama. Sepakat para ulama, walaupun ada bukan semualah, mana majoriti para ulama, sebab segelintir mewajibkan. Sebab dia kata telinga ni termasuk dalam kepala, menyapu kepala wajib. Telinga termasuk dalam kepala. Pasal ada hadis dalam Sunan Abi Dawud daripada Abdullah bin Zaid, Nabi kata al-uzunani minar ra's. Nabi kata telinga ni termasuk daripada kepala. Jadi dia lihat bila Nabi kata telinga ni daripada kepala wajib basuh. Jadi dia kata telinga wajib. Tapi majoriti ulama tidak mewajibkan. Telinga tak mewajibkan membasuhnya, tapi amat-amat digalakkan. Dan begitulah cara basuh dia, ya. Jari telunjuk ke dalam, jari ibu jari kat luar, digosok-gosokkan sebanyak 3 kali. Basuh 3 kali. Boleh membasuh dengan mengambil air yang baru, dan boleh juga menggunakan air lebihan basuh kepala saja. Boleh juga. Hatta kalau kita lihat Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad menyatakan digalakkan kita tidak mengambil air yang baru, kerana dikata tidak ada hadis yang sahih Nabi SAW mengambil air yang baru untuk membasuh telinganya. Sebab itu kalau kita lihat dalam YouTube, tengok cara orang wudu kan, kadang-kadang dia dah sapu kepala, dia terus membasuh telinganya. Boleh juga nak ambil air yang baru, boleh. Yang standard dalam mazhab Syafi'i ialah mengambil air yang baru, ya, mengambil air yang baru untuk membasuh telinga. Itu yang standard mazhab Syafi'i. Tapi saya tak nafilah, ada perbincangan ulama dalam hal ini. Boleh ambil air yang baru, boleh juga membasuh dengan bila kita dah basuh kepala, terus basuh telinga. Boleh juga sapu kepala kan, depan ke belakang, belakang ke depan sekali, terus sapu telinga 3 kali dengan air yang sama, sebab tangan kita masih basah. Dan boleh juga menggunakan air yang baru. Tanya juga, ustaz macam mana? Saya ambil air yang baru biasanya, tapi sekali-sekala saya menggunakan air lebihan kepala saya. Tidak ada apa-apa masalah ya dalam isu ni. Baik, jadi basuh telinga, ya, amat-amat digalakkan. Sebenarnya bila kita basuh muka, kita dah kena telinga. Bila kita basuh muka, dah kena telinga dah. Umpama Ali bin Abi Talib, bila dia basuh muka, dia kena sikit bahagian hadapan telinganya. Nampak? Kemudian kita basuh telinga lagi. Jadi ada ekstra lah di situ. Tidak ada masalah. Sama juga bila kita basuh kepala kan, kadang-kadang telinga kena juga sikit. Bila kita basuh muka, telinga kena bahagian depan. Bila kita sapu kepala, telinga kena bahagian belakang. Betul tak? Kemudian kita basuh telinga lagi. Jadi telinga ni jadi macam banyak kali basuh lah. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian seterusnya, yang keberapa tu? Meniga-niga. Meniga-niga ni dalam istilah fiqh kita panggil at-taslis. At-taslis, mana meniga-niga. Juga amat-amat digalakkan. Hadis tu saya dah sebut. Bila Uthman bin Affan dia berwudu, dia sentiasa sebut salas samarat, salas samarat, salas samarat. Faghasala yadayhi salas samarat. Faghasala wajhahu salas samarat. Ghasala yadayhi ila mirfaqaihi salas samarat. Nabi basuh tangan 3 kali, berkomor 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan hingga ke siku 3 kali. Cuma sapu kepala sekali dalam hadis tu. Kemudian Nabi pun basuh kaki 3 kali. Jadi ada 3 kali, 3 kali, 3 kali. Ini kita sebut at-taslis. Kalau kita basuh sekali saja sah. Hatta kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, Nabi ada juga berwuduk sekali saja. Umpama kata Ibnu Abbas, tawadda'a Rasulullah marratan. Aku lihat Rasulullah SAW berwuduk hanya sekali-sekali saja. Basuh tangan sekali, komor sekali, basuh muka sekali, basuh tangan ke siku sekali, basuh sapu kepala sekali, of course lah, basuh kaki sekali. Tawaddu'an Nabi marratan. Nabi berwuduk sekali-sekali. Ada hadis Nabi, sahabat lihat Rasulullah berwuduk 2 kali. Umpama hadis Abdullah bin Zaid dalam Sahih Bukhari, dia kata tawadda'a Rasulullah marratain. Ada kalanya Nabi SAW berwuduk 2 kali. Ya. Dan hadis Uthman bin Affan, tawadda'an Nabi salasan. Uthman kata Nabi bila berwuduk, Nabi wuduk 3 kali. Jadi ada kala Nabi wuduk sekali, ada kala Nabi wuduk 2 kali, ada kala Nabi berwuduk 3 kali. Dan Nabi menjelaskannya, umpama dalam Sunan Abi Dawud daripada Ubay bin Ka'ab.
Dalam Musnad Ahmad daripada Ibnu Umar dan sebahagian sahabat yang lain menyatakan, Nabi kata, man tawadda'a marratan, siapa yang berwuduk sekali, fatilka wazifatul wudu' allati la budda minhu. Siapa-siapa yang berwuduk sekali, itulah wuduk yang wajib. Nabi ajar tiga cara kan. Ada wuduk Nabi hanya sekali-sekali, ada wuduk Nabi dua kali, ada wuduk Nabi tiga kali. Kemudian Nabi ajar selepas itu, Nabi kata hak wuduk sekali ni hak wajib. Tidak sah wuduk melainkan dengannya. Wa man tawadda'a marratain falahu kiflani minal ajri. Nabi kata siapa-siapa yang berwuduk dua kali, dia dapat 2 kali ganda pahala. Yalah, dah buat 2 kali kan, dapat 2 kali ganda pahala. Kemudian Nabi kata wa man tawadda'a salasan fadzalika wudu'i wa wudu' al-anbiya' min qabli. Dan siapa-siapa yang berwuduk 3 kali, itulah wudukku dan wuduk-wuduk nabi-nabi sebelum daripadaku. Maksudnya nabi-nabi wuduk selain daripada Rasulullah dulu pun mereka berwuduk 3 kali. Walaupun tak diketahui secara pasti wuduk mereka anggotanya mana, sebab tak diriwayatkan secara khusus. Tapi nak cerita wuduk nabi-nabi terdahulu pun kata Rasulullah 3 kali. Dan itulah wuduk itu juga. Ya. Dan of course lah ia lebih afdal. Meniga-niga itu disebut sebagai taslih. Jadi bila kita berwuduk, kita buat 3 kali itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Baik, kemudian menggosok-gosok, sama juga kita panggil adalku. Gosok-gosok ni adalku. Pasal ada juga riwayat Nabi SAW menggosok-gosokkan bahagian anggota wuduk bila baginda berwuduk. Sementara tujuan menggosok-gosok ni supaya air ratalah di tempat yang kita nak guna basuh. Tapi tidaklah diwajibkan oleh majoriti para ulama. Segelintir mewajibkan, tapi sebahagian besar tidak mewajibkan. As long as air sampai kepada tempat yang kita nak wuduk. Dia panggil adalku. Utian Nabi bisulul Sayyimuddin faja'ala yaduluku zira'in. Kata Allah bin Zaid dan Sunnah Al-Baihaqi, Nabi berwuduk dan Nabi menggosok-gosokkan badannya. Gosok ni Al-Imam Malik rahimahullah mewajibkan. Wuduk baik, mandi wajib baik. Pasal dia kata Nabi menyuruh menyempurnakan wuduk. Kalau tak gosok tak sempurna, maka dia kata wajib. Sementara ada hadis Nabi memang menggosokkan anggota bila dia berwuduk. Tapi sebahagian besar ulama tidak mewajibkan, kerana hampir keseluruhan hadis-hadis tentang wuduk tidak menyebut gosok. Sementara air boleh sampai ke anggota wuduk tanpa gosok. Jadi dia kata tidak wajib. Tapi kita biasa kita wuduk, kita gosok. Ini dari sudut teoretikal sajalah. Mana gosok ni wajib ke tak wajib? Majoriti kata tak wajib. Hanya sunnah sahaja, tapi segelintir mewajibkan. Imam Malik dalam Al-Mudawwanah mewajibkan. Itu buku induk mazhab Maliki, tapi tidak ada masalah. Itu pendapat yang berbeza ya. Tapi sebaik-baiknya kita gosok. Wuduk baik, mandi wajib baik. Baik, menyela-nyela janggut dan jari. Ini pun sama. Bila kita membasuh tangan, digalakkan kita menyela jari macam tu sekurang-kurang sekali. Dan kita juga menyela-nyela janggut kita macam ni. Menyela janggut kita boleh dengan menggunakan jari kita, ataupun juga kita boleh mengambil air dengan telapak tangan kita, kemudian kita buat macam tu. Boleh juga. Dua cara ni disebut oleh para ulama dalam buku-buku fiqh mereka. Dan Nabi SAW amat menggalak, Nabi SAW bila berwuduk memang baginda menyela-nyela jarinya. Hadis Abi Daud daripada Ibnu Abbas, Nabi kata idza tawadda'ta fakhallil asabi' yadayka wa rijlaika. Bila kamu berwuduk, Nabi kata takhlilkanlah, sela-selikanlah jari-jari kaki dan tangan kamu. Sama juga Anas bin Malik dalam Sunan At-Tirmizi, beliau menyatakan Nabi SAW bila berwuduk baginda menyela-nyela janggutnya. Pasal janggut Nabi tebal, Nabi menyela-nyela janggutnya. Dan setelah itu Nabi berkata, hakadha amarani rabbi, beginilah Allah Ta'ala memerintahkan aku. Sebab itu sebagian ulama dikata sela ni wajib. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Asy-Syekhul Azazi dalam Tamamul Minnah, dan mungkin ada lagi, dia mewajibkan sela-sela ni. Pasal Nabi kata hakadha amarani rabbi, Allah Ta'ala memerintahkan aku. Jadi kalau perintah, wajiblah katanya. Sementara dia membawa kepada kesempurnaan wuduk. Kesempurnaan wuduk tu wajib. Ya, tapi saya tak nafi, majoriti ulama menggalakkan saja. Dan amat-amat digalakkan. Bila kita basuh muka kita, kita selalah janggut kita. Sementara dagu ni wajib. Bila ada janggut, jadi janggut ni mesti disela supaya dagu kita pun kena air. Kalau kita tak sela, tak confirm dagu kita ni kena air atau tidak. Melainkan kalau kita janggut kita ni berada je,
sikit-sikit je kan. Cukup basuh muka macam tu je, tak payah selang-sela. Baik. Tidak bercakap. Ini juga digalakkan oleh sebahagian para ulama. Al-Imam An-Nawawi dan Al-Majmu' mengatakan bahawa amat-amat untuk seseorang yang sedang berwudu tidak bercakap. Pasal Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abi Daud, Nabi berwudu kemudian datang orang bagi salam. Marra rajulun bin Nabi wa huwa yatawadda falam yarud hatta tawadda summa radda alaih. Nabi SAW bila dia berwudu orang bagi salam, dia tak jawab. Habis wudu baru dia jawab. Daripada hadis itu disimpulkan oleh para ulama, bila berwudu kita tak payahlah bercakap. Kalau salam pun Nabi tak jawab, cakap lebih-lebih lagi lah. Tapi tidaklah haram, cuma amat-amat digalakkan. Sementara bila kita wudu dalam keadaan kita buat benda yang lain, takut-takut wudu kita tidak sempurna, ya. Jimatkan air ni of course, ya, jimatkan air. Sekurang-kurang wudu sekali, sebanyak-banyak wudu ialah 3 kali. Lebih daripada itu dia amat-amat makruh dan boleh membawa kepada was-was. Cukup 3 kali, ya. Cukup 3 kali. Ada orang dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Ibnu Umar, datang seorang lelaki Arabi minta Rasulullah tunjukkan cara wudu. Fa'arahu Rasulullah salasan. Nabi pun berwudu menunjukkan kepadanya 3 kali. Kemudian Nabi berkata, hakazal wudu. Inilah wudu yang paling maksimal. Faman zada, siapa-siapa yang lebih, mana lebih daripada 3 kali, Nabi kata faqad zalama wa asa'a wa ta'adda. Maka dia telah menzalimi dirinya, dia telah melakukan perkara yang tidak baik, dan dia telah berlebih-lebihan, melampaui batas. Sebab itu di atas hadis ini amat-amat digalakkan supaya kita tidak berlebih-lebih air. Sama juga dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Sa'ad, tawadda'a ala nahrin jari faqala an-nabi ya Sa'ad ma hadzal ma hadzal saraf ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, Sa'ad ni dia berwudu, bukan dia berwudu di tengah sungai. Sa'ad ni dia berwudu dan dia berlebih-lebih air. Tawadda'a wa asrafa fil ma, dia berwudu, dia berlebih-lebihan. Kemudian Nabi kata, mahadha saraf ya Sa'ad. Sa'ad, kenapa kamu berlebihan? Nabi kata, dia pun kata, hal fil wudu isarafun. Takkan wudu pun dikira membazir juga, kan? Saraf ni makna berlebihan, membazir. Kenapa kamu membazir, wahai Sa'ad? Dia kata, wudu pun kira bazir juga. Nabi kata, walaupun ta ala nahrin jarin, walaupun kamu berwudu di tengah-tengah sungai yang mengalir, jangan berlebih-lebihan. Mana jangan lebih daripada 3 kali lah. Itu maksimal. Sementara bila kita lebih daripada 3 kali ni, dia boleh was-was. Dan bila kita was-was ni jadi masalah sebenarnya, ya. Sebab itu orang was-was ni dia problem juga. Dia kena guna pakai kaedah wuduk Nabi tu. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Bila orang yang was-was, dia wuduk sekali saja, that's it. Kemudian dia berpindah pada 2 kali, dia berpindah pada 3 kali. Itu satu metod lah bagaimana nak menghilangkan was-was. Ada orang dia cukup was-was bila berwuduk, dan bila kita ajar wuduk sekali saja, cukup buat wajib, dia buat wajib. Lepas tu alhamdulillah was-was dia semakin hilang. Mana dia buat 2 kali, dia buat 3 kali, that's it. Jangan tambah lagi, jangan duk layan pikiran-pikiran yang membawa kepada was-was. Baik, hadap kiblat pun sama. Hadap kiblat ni sebagian ulama umpamanya Al-Imam Umar Al-Yamani, bukan Umar Al-Yamani, Al-Imam sebagian ulama Syafi'i lah, dia kata hadap kiblat ni termasuk dalam hayat al-wudu, sunat hayat wudu. Pasal tak ada riwayat khusus Nabi berwudu menghadap kiblat, tapi di atas umum hadis Nabi khairu al-majalis istiqbal al-kiblat. Dalam sunan dalam musnad al-hakim, dalam al-mustadrak al-hakim ada hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Nabi. Nabi kata sebaik-baik majlis ialah menghadap kiblat. Dan termasuk juga dalam hak awal wudu. Sebab itu sebagian ulama memasukkan menghadap kiblat ni sunnah, walaupun tidaklah secara khusus, tapi kalau boleh kita hadap ke arah kiblat itu lebih baik, ya. Sama juga celup air dengan tangan kanan. Itu amat-amat digalakkan. Tayammanu mastata'tum. Nabi kata kalau kamu boleh guna tangan kanan dalam hal kamu guna tangan kanan. Dan hadis Aisyah pun sudah baca, Nabi suka menganang-anangkan dalam hak awal bersuci baginda SAW lah. Kemudian akhir sekali doa selepas wudu. Ini disepakati oleh seluruh para ulama. Selepas kita berwudu, amat-amat digalakkan untuk kita membaca doa yang tuan-tuan baca itulah. Dan asasnya ialah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Umar Al-Khattab, di mana Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahad idza tawadda fa asbagha al-wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illa anta. Macam mana hadis tu? Baca selalu pun lupa juga.
Umar kata, Nabi kata, siapa yang berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian dia membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illa anta, macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Nabi kata, futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhul min ayyiha sya. Nabi kata akan terbukalah pintu langit yang 9, dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia mahu. Sebab itu antara kelebihan berwuduk juga, bila kita berwuduk dengan sempurna, bila kita baca doa, memudahkan untuk masuk syurga berdasar pada hadis itu. Jadi doa selepas wuduk. Dalam Sunan At-Tirmizi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan. Lepas kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita tambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dalam Sunan At-Tirmizi. Ada tambahan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan sebagai ulama menghasankan hadis berkenaan, jadi boleh diamalkan, ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi doa selepas wuduk. Itu sunat-sunat wuduk. Kemudian habislah sunat-sunat wuduk. Tak ada rekod? Ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul. Tak jelas lah, tak dengar. Maksudnya saya tak faham tu. Okey. Okey. Dia sebenarnya bila kita ambil wuduk kan, dia anggota wuduk tu satu persatu dia mesti melalui proses tertib yang kita sebut tadi lah. Dia mesti satu persatu basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Kalau masa kita basuh muka kan, dia dah kena tangan, dia diambil kira atau tidak? Dia tak diambil kira oleh majoriti para ulama lah. Pasal majoriti kata tertib tu wajib. Tertib tu wajib. Maksudnya bila kita ambil wuduk, dia mesti satu persatu mengikut tertib dia. Walaupun masa kita basuh muka dah kena tangan dah, kok separuh tangan dah kena kan, dia tidak dikira. Lepas kita basuh muka, kita kena basuh tangan daripada awal. Bila kita basuh tangan, kaki tu dah kena dah, sebab air daripada atas shower kan. Dia tak diambil kira, dia mesti satu persatu mengikut anggota yang kita basuh daripada awal sampai akhir. Itu dipanggil tertib lah. Tertib ni wajib lah di sisi majoriti lah, dan mesti di ini. Dia tak sama dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib, dia tak ada tertib. Dia boleh basuh kaki dulu, boleh basuh tangan dulu, boleh basuh kepala dulu, asalkan keseluruhan badan tu kena air. Dan bila keseluruhan badan kena air, maka kita keluarlah daripada hadas besar dan sudah dianggap sebagai berwuduk walaupun kita tidak berwuduk. Sebab mandi wajib dia tak diwajibkan tertib. Tapi kalau wuduk mesti tertib lah. Mana mesti one by one, after one another. Mana tak boleh kita macam tu. Boleh. Ada soalan lagi? Jadi kalau kita daripada atas tadi, tak adalah kita ceduk pakai tangan. Mana kita biarlah air turun, basuh muka. Atau biar air turun ke tangan, basuh tangan. Biar air turun ke kaki, basuh kaki. Jadi tak adalah
prinsip cedok tu. Tak perlulah cedok. Tapi kalau pahit, cedok lah kan. Kalau boleh kita guna tangan kita untuk pindah air ke badan, kita guna. Tapi kalau air tu boleh sampai ke badan kita tanpa kita menggunakan tangan atau cedokan, itu pun tak ada masalah. Sebab wuduk ni yang mana lebih mudah bagi kita, itu lebih sunnah. Dan kita dah ada air daripada atas turun kan. Tak perlu kita tadah dengan tangan satu persatu. Tapi kalau boleh buat pun tak ada masalah. Nak ambil hak afdal sekali kan. Sebab hak afdal wuduk ni ialah kita membasuhnya dengan tangan kita, daripada tangan kita. Tapi jangan sampai menyusah-nyusahkan pula. Dia boleh jadi makruh pula tu. Jadi yang mana lebih mudah, yang itu lebih baik sebenarnya. Konsep ibadah ni, yang mana lebih mudah itu lebih baik. Ada nak tanya lagi? Ada soalan orang lain? Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tak dengar? Tak dengar. Ya. Boleh dengar. Dah dengar dah. Ya, dengar. Teruskan. Betul. Okey, orang yang ada masalah, tak kira penyakit apa pun, yang tak boleh kena air. Kalau kena air dia mudarat, maka dia tak boleh basuh hidung sebenarnya. Tak perlu basuh hidung. Dia dapat pahala macam biasa juga. Kalau boleh kena sikit, sekurang-kurangnya bahagian lubang hidung bahagian dalam tu okeylah. Tapi kalau tak boleh kena langsung, mungkin ada penyakit dan seumpamanya, dia tak boleh kena air bahagian tu, maka dia tak boleh gunakan air. Kerana kita nak kena faham, kalau sesuatu perkara walaupun ibadah sekalipun, tapi kalau dia membawa kemudaratan, dia dilarang dan diharamkan oleh majoriti para ulama lah. Macam dia tak boleh kena air, tiba-tiba dia guna air juga, walaupun untuk wuduk, walaupun untuk mandi wajib, dan mudarat kepada dirinya, maka tak boleh. Dia buat setakat dia mampu lah. Dia buat setakat dia mampu. Kalau dia tak boleh langsung kena air, jangan bagi kena air. Tak boleh. Assalamualaikum. Ada soalan lagi? Ya. Assalamualaikum. Basuh lengan kaki. Basuh itu dalam fardu wuduk minggu lepas tu. Sebelum tu. Okey. Itu dalam fardu wuduk. Cuma dalam sunnah wuduk tu, ada juga sunnah tu melebih-lebihkan basuhan anggota wuduk. Dalam sunnah malam ni saya tak adalah nota, tapi minggu lepas saya dah sebut dah. Dia panggil bila kita berwuduk, digalakkan kita berlebihan sedikit lah ke atas anggota yang kita basuh. Minggu lepas saya dah hurai dah. Bila kita basuh muka, lebihkan sikit. Basuh tangan tu, lebihkan sikit hingga para lengan. Bila kita basuh kaki, lebihkan sikit hingga para betis. Itu amat digalakkan juga. Malam ni tak ada lah nota tu lah, tapi minggu lepas saya dah nyatakan.
Bagi yang PDF tu. Hmm. Hmm. Ada, ada soalan lagi? Ada tak faham ke? Hmm. Dengar. Teruskan. Teruskan. Boleh. Hmm. Ada soalan tu, ada orang nak tanya tu. Hmm. Maksudnya mudah. Tak faham. Ada soalan ke tu? Ha. Aha. 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 Maksudnya basuh telinga mudah. Tak, basuh tadi saya sebut tadi basuh telinga, cara dia basuh bila kita masuk jari, jari kita belah dalam, ibu jari kita gosok bahagian atas, daripada atas turun bawah, memang kena lah cuping telinga kan. Bila kita gosok tu, ibu jari kita daripada atas, daripada luar kan, ni jari kita belah dalam, ibu jari kita belah luar kan. Bila kita basuh, kita menggosok-gosokkan, memang kena lah cuping telinga tu. Dia sebenarnya as long as kita basuh telinga, dia termasuk dalam membasuh telinga lah. Tapi cara yang paling baik ialah cara macam tu lah, kita basuh dengan memasukkan kedua jari ke dalam, kemudian ibu jari belah luar, gosok-gosok, memang kena lah cuping telinga apa semua. Cuma saya sebut tadi, sebenarnya telinga ni dia unik sikit, sebab bila kita basuh muka, telinga dah kena, bila kita basuh kepala, telinga pun dah kena bahagian belakang, kemudian kita basuh lagi telinga kan, dengan cara macam ni. Jadi okey lah, dia tak ada timbul isu apa-apa tu. Tak dengar.